Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar yang cikgu sayang. Okey, semua orang sihat? Okey, harapnya semua sihat. Okey, hari apa? Hari Rabu, Khamis atau Jumaat kita akan mula berpuasa kan. Jadi sebelum cikgu terlupa, cikgu ucapkan selamat menyambut Ramadan. Semoga Ramadan kita tahun ni walaupun bazar tak ada, walaupun kita duduk di rumah, tapi kita masih boleh menjalankan puasa dengan yang terbaik. Sepatutnya yang terbaik dah. Duduk rumah je kan, tak penat, duduk rumah je, betul tak? Okey, jadi semoga yang terbaik lah untuk puasa kali ni di samping keluarga tercinta. Okey, hari ni cikgu nak masuk tajuk baru, iaitu tingkatan 4. Akhirnya tingkatan 4. Okey, bab 1. Kenapa cikgu mula-mula dulu tak masuk terus tingkatan bab 1 tingkatan 4 ni? Kerana cikgu percaya ramai yang dah lupa algebra. Okay, so cikgu tak nak ambil risiko cikgu merepek bebel seorang tapi kamu tak faham sepatah apa pun, betul tak? Sebab tu cikgu gigih ulang balik kembangan, pemfaktoran. Okay, dah kenal semua algebra. Kalau X darab X, 2 darab X, XY tambah XY, XY kuasa 2 tambah XY kuasa 2, dah kenal semua tu, barulah boleh belajar apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebenarnya dia ada dua benda dalam ni. Bab 1 ni ada dua benda. Pertama ialah fungsi kuadratik. Okay, sebab dia guna perkataan dan tu kan. Pertama dia ialah fungsi kuadratik. Kedua ialah persamaan kuadratik. Jadi dia ada beradik je sebenarnya. Dia sama je bendanya. Cumanya nama dia dan cara tulis dia lain sikit je. Tapi maksud dia sama. Okay, so kenapa kita kena belajar benda ni? Okay, so nak menimbulkan rasa menarik, kenapa kena belajar matematik benda ni? Sekurang-kurangnya awak tahulah, sekeliling kita ni setiap satunya ada matematik dia. Okay, air dalam botol yang kita minum, barangan yang kita beli seharian. Okay, macam-macam lagi. Okay, so contohnya fungsi dan kuadratik ni kat mana kita boleh guna? Nak buat jambatan. Tuan-tuan dia boleh baca ni, jambatan. So nak buat jambatan ni perlu ada asasnya ialah kena ada matematik yang melibatkan fungsi dan persamaan kuadratik. So dekat sini, kenapa ni maslahat bab ni? Maslahat ni macam apa yang tajuk ni, maksudnya ilmu mengenai fungsi dan persamaan kuadratik ni, apa kepentingan dia kepada kehidupan kita? Okay, so digunakan dalam sains, of course lah. Perniagaan, orang bisnes pun guna benda ni juga. Sukan dan sebagainya. Okay, kalau orang yang bersukan, macam mana guna fungsi kuadratik ni? Boleh baca kat situ. Ada kat buku teks masing-masing. Cikgu rujuk buku teks Matematik tingkatan 4 KSSM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, so dekat orang yang bersukan, guna fungsi kuadratik ni waktu bila? Waktu lontar peluru, lempar cakra dengan javelin, merejam lembing. Okay, kalau orang yang buat jambatan melengkung, betul? Dekat situ ada unsur-unsur kuadratik sebenarnya. Itu kalau lagi mendalam lah. Tapi asasnya nak bagi awak tahu melibatkan kuadratik yang awak nak belajar ni. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, kan kamu dah belajar algebra, betul? Algebra. Kalau sebelum ni rumus algebra, siapa buat latihan tu, alhamdulillah dia lebih kukuh pengetahuan dia pasal algebra. Asas, betul? Asas algebra. Okay, algebra ni kalau awak belajar, memahami, menghayati betul-betul, dia bukan hanya penting atas kertas je. Dalam kehidupan seharian awak pun awak akan guna algebra juga tanpa awak sedar. Macam mana tu? Awak akan mencari nilai yang awak nak tahu. Kadang ada benda kita tak tahu kan. So ada benda yang kita tahu, kita hubung kaitkan. Macam mana benda yang kita tahu dengan tak tahu tu, macam mana kita nak cari yang kita tak tahu tu? X. Okay, itulah konsep algebra yang kira-kira. Okay, matematik ni bukan sekadar atas kertas. Okay, dia ialah ilmu survival. Boleh? So, jadi siapa yang antara yang mengembangkan konsep algebra ni? Ni ilmuwan Islam ni, Al-Khwarizmi. Okay, sebenarnya
Algebra ni dia ada banyak di banyak-banyak dalam banyak-banyak tamadun. Cumanya jasa Al-Khwarizmi ni dia nyusun algebra ni. Okey, menyusun algebra ni maksudnya macam mana? Kalau nak faham algebra, mula-mula kita kena kenal apa dulu? Kita kena kenal pemboleh ubah, kita kena kenal sebutan serupa, sebutan tak serupa, macam tu lebih kurang. Sebab tu dia kata apa? Pembentukan sistematik. Okey. Boleh dia pembentukan sistematik. Al-Khwarizmi yang berjasa. Boleh? Okey, yang ni ialah dalam bahasa Inggeris. Kadang-kadang cikgu kadang tersebut bahasa Inggeris. Jadi sorry lah ya. Okey. Ni lah lebih kurang. Fungsi kuadratik is quadratic function. Okey? Boleh? Seterusnya. Okey. Ini rujuk buku teks je. Senang. Okey, cikgu takut cikgu kalau buat nota saja cikgu tertinggal apa yang penting yang awak perlu ketahui. Okey, boleh rujuk buku teks kalau video cikgu ni tak clear sangat. Okey, kuadratik. Yang ni harapnya buku teks ni terlalu banyak informasi kan. Jadi tugas kita ialah untuk memastikan kita fokus tentang satu benda. Tips belajar ialah kita buat nota. Apa yang penting, apa yang kita perlu tahu pasal tajuk satu, iaitu kuadratik. Okey, maksudnya yang ni kena buatlah dalam nota. Tak apa, cikgu explain. Yang cikgu buat oren-oren, yang cikgu orenkan ni, merahkan ni, awak buat dalam nota, okey? Dalam buku matematik lah ya. Takkan mau masak-masak pula. Okey. So sekarang ni sebelum nak belajar fungsi dengan persamaan kuadratik, kita kena faham dulu, at least tahu maksud dia. Okey, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Dia ada dua benda dalam ni. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, dalam satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni senang cerita apa awak dah belajar? Huruf kan? Huruf. Okey, dalam satu huruf. Okey. Dan huruf tu kuasa dia paling tinggi ialah kuasa 2. Tak boleh kuasa 3. Sebab kuadratik, kuad tu dia macam bahasa Inggeris jugalah, bahasa imbuhan Greek juga. Kuad tu refer kepada 2, kuasa 2. Jadi ungkapan kuadratik ialah dalam satu pemboleh ubah ada satu huruf je dalam ungkapan tu, dan huruf tu power dia paling tinggi ialah kuasa 2. Dan awak dah tahu ada beza ada antara ungkapan dengan persamaan. Kalau ungkapan dia tak ada sama dengan. Okey, dia just ungkap je, tak ada sama dengan. Boleh? Okey. Dia tak ada sama dengan, okey? Ungkap. Contoh ungkap ialah X tambah Y, 2X tambah Z, 3K tambah B. Tak ada sama dengan kan? So just ungkap je. Tapi bila ungkapan kuadratik dia kena ada kuasa 2 dan ada satu huruf je. Boleh? Okey, seterusnya. Ungkapan kuadratik ni ada bentuk am dia. Bentuk am ni apa? Maksudnya kalau bentuk am ni ialah standard. Okey, ni lah. Ni yang biru ni tulis kat yang kuning ni. Okay. Standard nak tulis ungkapan kuadratik, bentuk am. Kalau lepas tu kalau kita belajar matematik lagi, apa-apa dia cakap bentuk am bagi tajuk ini. Apa standard menulis tajuk ini? Bentuk am ungkapan kuadratik. Okey, standard cara nak menulis ungkapan kuadratik. So ini dia. Cikgu besarkan sikit. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okay, ini standard nak tulis ungkapan kuadratik. Apa standard dia? Ada satu huruf je. Itu huruf. Ada satu pemboleh ubah je. Sorry, bukan huruf. Ada satu pemboleh ubah je, iaitu X. Dan pemboleh ubah tu, iaitu X, kuasa dia paling tinggi, kuasa 2. Kalau tiba-tiba awak buat X kuasa 3, ini bukan kuadratik, ni dah jadi lain. Boleh? Okey. Kenapa cikgu cakap huruf dia hanya X saja? A, B, C ni ialah pemalar, ialah nombor. Senang cerita, A, B, C nombor. Tak kisahlah nombor apa, negatif ke, positif ke, tak kisah. Apa-apa nombor. A, B, C ialah nombor. So, dalam ungkapan kuadratik tu, yang jadi huruf atau pemboleh ubah hanyalah X. Ataupun huruf apa-apa, sekisah. Dan kuasa paling tinggi huruf tu ialah kuasa 2. Baru dia jadi ungkapan kuadratik. Contoh. Ni ada banyak contoh ni.
Okey. So contoh pertama cikgu buat X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Boleh? Okey. So dia memenuhi ungkapan kuadratik tak? Ya. Ada satu huruf je, huruf X. X. Ada huruf lain? Tak ada. Dan X tu kuasa 2 paling tinggi. Betul. Yes, kuasa 2. Okey? Okey. So lepas tu cikgu, sebelah X kan ada nombor. Kenapa sebelah X kuasa 2 dia tak ada nombor? Dia ada sebenarnya nombor 1. Ini B. Okey, sini. So ini ialah A, 1 ni ialah A, 2 ialah B, negatif 1 ialah C. Kan cikgu cakap A, B, C tu ialah apa-apa nombor. Okey? Boleh. Okey. Ni yang dia cakap A tak boleh sama dengan kosong. A tak boleh sama dengan kosong. Kalau A sama dengan kosong, A ni jadi kosong. Kosong darab X kuasa 2, kosong lah. Tak jadilah kuadratik. Kuasa 2 tu hilang sebab darab kosong kan. So A tak boleh sama dengan kosong. Dia kena 1 dan ke atas. Okey. Kita pergi contoh kedua. Contoh kedua, sekejap cikgu tulis. Okey, contoh kedua ialah negatif Y. Nanti awak salin, macam salin ni. Okey, awak label. Okey, maksud cikgu salin setiap satu contoh ni label. Cikgu ambil contoh kedua negatif Y kuasa 2 tambah 3Y. Kadang-kadang ada ungkapan kuadratik dia tak ada C. Dia sampai B je. Apa maksud cikgu? Okey. Y ni tak ada nombor kan? Y kuasa 2, negatif Y kuasa 2 tak ada nombor. Tapi kita tahu kalau tak ada nombor maksudnya dia bukan kosong. Dia satu sebenarnya. So dalam kes ungkapan kuadratik ini, A dia ialah 1, B dia ialah 3. Boleh? Sorry. Bukan 1, negatif 1. Dalam kes ni, A dia negatif 1, B dia 3. C dia tak ada. C tak ada tak apa. Yang penting A dengan B. Okey, contoh ketiga. Contoh ketiga ialah 1/3 M kuasa 2 tolak M tambah 4. Okey, ni cara nak baca dia. Ungkapan kuadratik contoh ketiga ni, A dia berapa? A dia 1/3. B dia negatif 1. B dia negatif 1. C dia 4. Dia nampak macam remeh kan step ni. Padahal inilah asas sekali nak buat kuadratik, kena pandai baca A, B, C. Negatif ni tak boleh silap baca. B dalam ungkapan kuadratik ni nak sama dengan negatif 1. Bukan 1, negatif 1. So dalam biasa kan kalau standard nak tulis huruf X kan. Okey. Tetapi dia boleh ubah apa-apa pun. Huruf apa sekali pun boleh guna. Asalkan ada satu jenis huruf je. M, tak ada huruf lain. Okey. Cikgu bagi contoh keempat. Contoh keempat, nanti awak buat. Nanti cikgu tulis Contoh keempat ialah 2n kuasa 2 tambah 5. Oops, cikgu tersilap. Sorry. Tadi kan cikgu cakap kadang-kadang C tak ada kan. Yang penting A dengan B kan, cikgu tersilap. Yang penting A saja kena ada. B tak ada tak apa boleh. C tak ada pun boleh juga. Yang penting A kena ada. Sebab apa? A dibawa kuasa 2. Cikgu silap. Okay. So tak apa, nanti cikgu ulang. Yang ni B dia tak ada. So dalam ungkapan ini, cikgu silap sorry. A dia ialah 2. Ini siapa? B atau C? Ini C. Macam ni kita nak tahu? Sebab dia tak ada pemboleh ubah. Kan C tak ada huruf X, so dia pun tak ada huruf N, C. Dalam kes ni B tak ada. Okey. Tapi dalam kes yang tadi cikgu ulang, minta maaf ya. Dalam kes yang tadi negatif 3 negatif Y. Negatif Y kuasa 2 tambah 3Y. Dalam kes ni ungkapan ni C dia tak ada. Tapi dia punya A dia adalah negatif 1 kan. Kalau tak tulis huruf maksudnya negatif 1 lah. Tapi kat sini ada negatif, so negatif 1. B dia ialah 3. C dia tak ada. Yang ni C tak ada, yang ni B tak ada. Yang penting apa? A, X kuasa 2. Kalau itu pun kalau tak ada huruf A dianggap 1. Bukan, sorry, tak ada nombor dekat sebelah
Kuasa 2 ni dianggap 1. 1 ialah A. So yang penting ialah A. B tak ada boleh, C tak ada pun boleh. Okay, ni selain X, huruf lain juga boleh digunakan. Boleh. Okay, yang ni cikgu dah explain tadi. Kenapa A tak boleh sama dengan kosong? Sebab A tu dia pegang kuasa 2. Kalau benda darab dengan kosong, dapat kosong semua benda kan. So bila dapat kosong, kuasa 2 tu hilang. Bila kuasa 2 hilang, adakah dia lagi ungkapan kuadratik? Sedangkan ungkapan kuadratik kena ada kuasa 2. Dia bukan lagi ungkapan kuadratik. Sebab itu A tak boleh sama dengan kosong. A kena lebih besar daripada 1. 1 ataupun dan ke atas. Okey. Seterusnya. Okey. Ni pun sama. Ni boleh cikgu explain. Ni contoh je lah. Contoh. Buat contoh ni boleh. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Kalau bukan, kenapa? Okey. A. Ungkapan kuadratik. Okay. B. Bukan ungkapan kuadratik. Kenapa? Sebab X dia kuasa 3. Tak boleh. Ungkapan kuadratik X dia kena kuasa 2 paling tinggi. C. Bukan ungkapan kuadratik. Kenapa? Kerana ada 2 pemboleh ubah. Huruf apa? X dengan Y. Dia kena salah satu je. X sahaja atau Y sahaja. Boleh? D. Walaupun seketul macam ni, dia ungkapan kuadratik. Ya, kenapa? Ada satu pemboleh ubah, iaitu huruf M. Dan kuasa dia kuasa 2. So, kalau bentuk dia macam ni, apa yang kita boleh baca daripada sini? Nilai untuk A saja, iaitu 1/2. B tak ada, C tak ada. Tapi dia still ungkapan kuadratik. Kenapa? Cikgu dah explain tadi. E bukan ungkapan kuadratik. Okey. Kenapa? Sebab memang ada satu huruf je, huruf X, satu boleh ubah je, tapi dia punya kuasa 2 duduk bawah. Kuasa 2 tak boleh duduk bawah. Okey. Kuasa 2 tak boleh duduk bawah. Satu. Kedua ni. Awak tengok buku teks awak dekat memori saya tu. Tengok 3/X kuasa 2 dia ada kaitan dengan tajuk indeks tingkatan 3. Cikgu nak ajar sebenarnya, tapi mungkin nanti kot. Okey, kita intro dulu bab 1 ni. Tengok. Kan dekat ungkapan E ni ada negatif 3x per kuasa 2 kan. Okey. Satu benda. Satu, kuasa 2 tak boleh duduk bawah macam ni. Dia tak boleh. Dia kena duduk atas. Duduk atas macam ni. Macam contoh kat A, contoh dekat D. Kedua, kalau X ni duduk bawah, kita bawa naik atas. Okay, ini peraturan indeks. Nampak tak? X kuasa 2 duduk bawah kan? Bila kita bawa naik atas, X tu, kuasa 2 tu positif, betul? Bila naik atas, dia jadi negatif 2. Adakah memenuhi ungkapan kuadratik? Kuasa tertinggi kena 2 kan? Bukan negatif 2 kan? So, A bukan ungkapan kuadratik. F pun sama. Kerana kuasa dia 1/2. Tak boleh. Dia kena 2. Boleh? Okey. Seterusnya, kita buat latihan yang ni boleh? Okay, ini just baca je. Baca je. Cik nak baca ni. Apa dia nak? Okey, ni just baca. Kita buat sama-sama buku teks, buku surat yang ni lah. Cikgu tak potong pula. Okey. So kita baca latihan ni. Cikgu terus pergi ke soalan B lah. Kita baca sama-sama kecil. Cikgu buat soalan dia sebab kecil. Nanti awak buatlah dalam buku teks awak, boleh? So baca. A dia berapa? A dia sama dengan 2. B ada tak? B ada? B tak ada. Kenapa? Tak ada yang X semata. Betul kan? Kita terus pergi kepada C. C berapa? Negatif 4. Okey. Boleh? Okey. C 1/2 X kuasa 2 tambah 5X tolak 3/2. Okey. Dalam kes ni, A dia berapa? A dia ialah 1/2. Kadang-kadang dia pecahan, kadang-kadang nombor bulat. Okey, A dia 1/2. B dia berapa tu? B dia 5. Conteng buku awak.
BD5. Honestly cikgu cakap awal, matematik form 4 KSSM susah. Ada yang cikgu perasan, dia tajuk KSSM tingkatan 4 ni matematik, dia intro, pengenalan kepada ADMAS, in which maksudnya bila cikgu belajar benda tu, cikgu hanya belajar dekat ADMAS je dulu. Faham tak? Cikgu belajar dekat ADMAS, in which dalam matematik tak ada. Okay, sambung kat sini. C dia berapa tu? C dia ni, C dia negatif 3/2. Okay, dah kenal kan? Okay, C, D pula, D. Okay, D ialah negatif X kuasa 2 tambah X. Tak ada nombor langsung, tapi kita tahu kalau tak ada nombor maksudnya dia 1. So macam nak baca, A of course ada, A dia ialah negatif 1. Ini B atau C? B, kerana ada X. Kalau C dia tak ada X. Ingat balik bentuk arm. Okay, E pula. E ialah negatif X kuasa 2 tolak 3X sama tolak 9. Ini tak ada nombor. A tak ada nombor, kita tahu dia 1. Maka A ialah negatif 1 B negatif 3, C negatif 9. Cikgu cakap awal, negatif ni memang suka memusnahkan kiraan matematik kita. So mata tu kena alert sikit. Okay, F. Simple je ungkapan dia. Ada A saja kan, iaitu 1/2. So A dia ialah sama dengan 1/2. B tak ada, C tak ada. Boleh? Okay, so ni untuk maklumat. Kalau A dengan B kita panggil perkali. Kenapa perkali? Sebab dia dikali dengan pemboleh ubah. Kalau C kita panggil pemalar. Kenapa pemalar? Sebab tak kisahlah awak ubah A, B ni macam mana sekalipun, A, B ni ubah macam mana sekalipun, nilai C tetap maintain. Dia malar. Belajar sains kan, pemboleh ubah yang dimalarkan, maintain, constant, stay, relax, dia chill je. So pemalar sebab kalau A dengan B dia berubah nilainya, dia tetap sama, dia macam tu juga nombornya. Okay, A dengan B perkali namanya. Kenapa? Sebab A dengan B didarab dengan pemboleh ubah. Tu maksudnya. Okey, seterusnya. Okey, boleh buat latihan ni. Okey, dengan latihan nanti cikgu letak dalam Telegram. Latihan ni buat. Okey, siapa rajin, semangat sikit, dah buat boleh snap, boleh email kat cikgu. Cikgu tanda juga dalam email tu. Okey, nanti awak tengoklah mana cikgu tanda tu, awak tanda sendiri kat buku. Jadi kalau silap cikgu akan buat pembetulan. Okey, rasanya yang paling semangat hantar homework ni budak form 2 dengan budak form 1. Budak form 4 ni tak tahulah kenapa dia lemau sikit. Okey, tapi tak apa, buat yang mana mampu. Yang ni dengan nanti cikgu beritahu dalam Telegram. Baca elok buat yang mana. Okey, terima kasih semua sebab fokus. Selamat puasa. Semoga Ramadan, puasa, amalan, baca Quran, sembahyang kita diberkati Allah, dan kita doa banyak-banyak supaya wabak COVID ni Allah hapus. Kita ingin hidup secara normal kan. Okay, cikgu pun dah agak stres juga sebenarnya. Semua orang stres, bukan cikgu je, semua orang stres. Duduk rumah je kan. Okay, sebab kita manusia ni kerja dia bergerak, sifat dia bergerak, beraktiviti kan. Memanglah kat rumah boleh aktiviti, tapi kita nak bergerak. Okay, kita banyak-banyakkan doa. Awak pun ada yang hafal Quran kan, so cikgu percaya ada doa yang makbul. Okay, tapi belajar juga. Okay, ilmu ialah survival untuk hidup. Awak hidup atau mati dalam dunia ni bergantung dengan ilmu. Matematik ni tak nampak sekarang benda ni tau. Dia nampak nanti waktu dah susah, hidup dah block, dah tak tahu nak buat apa, masa tu lah baru nampak matematik ni penting.
Boleh? Okay, so jangan pandang rendah dengan apa ilmu sekalipun. Okay, selamat belajar, selamat puasa. Okay, salam cikgu dekat family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.